Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada yang masuk kelas saya pada hari ini, iaitu pada hari Khamis. Jam kita bermula pukul 12.30 hari sampai pukul 5 petang. Okey. So hari ini saya hanya nak menceritakan kepada awak tentang penerangan subjek bahasa kebangsaan A. Okey, kalau awak lihat slide yang pertama ni, okay, nampak tak kod khusus yang ada? Okey, ini adalah kod khusus awak MPU 122 MPU 1212. Okey, awak kena ingat sebab kita ada dua kod khusus pada semester ini. Satu menggunakan silibus lama dan satu menggunakan silibus baru. Dan awak punya ni adalah silibus lama Kod khusus awak adalah silibus lama MPU 1212. Okey. Kenapa kita kena belajar bahasa kebangsaan A ataupun secara ringkasnya saya panggil BKA? Okay. Rasionalnya adalah untuk mempertingkatkan kecekapan berbahasa sesuai dengan intelek pelajar untuk berkomunikasi dengan berkesan secara lisan dan tulisan dalam konteks rasmi, kreatif dan bukan kreatif. Okay. Seterusnya, syarat wajib bagi bahasa kebangsaan A. Ini adalah wajib diambil oleh dan wajib lulus oleh pelajar Malaysia yang tidak memperoleh sekurang-kurangnya kredit dalam bahasa Melayu semasa SPM. Mungkin awak antara yang tak bernasib baik untuk lulus dalam bahasa Melayu, awak tak dapat A, B atau C. Jadi awak terpaksa ulang mempelajari bahasa kebangsaan ini di peringkat sijil. Tapi awak jangan risau sebab BKA ni adalah kira pelajaran ulangan je daripada awak belajar masa sekolah rendah, masa sekolah menengah. Dia adalah benda yang sama, cuma kita refresh balik masa kita di peringkat sijil ini. Berapa jam pembelajaran yang kita akan guna sepanjang kelas bahasa kebangsaan A? Secara teori awak akan bersama saya selama 39 jam dan praktikal selama 17 jam. So total masa awak buat di luar waktu kuliah iaitu selepas 85 adalah 28 jam. Yang ini masa inilah awak guna untuk buat assignment, untuk buat projek, kuis dan sebagainya. Kita akan belajar selama 14 minggu di mana nilai kredit kita adalah 2. Kenapa nilai kredit dia 2? Sebab dia tidak memerlukan skill yang berat. Dia masih memerlukan skill yang ringan sahaja. Dan dia adalah, macam saya kata tadi, dia adalah pembelajaran ulangan masa kita sekolah dulu. Apa tujuan kita buat kursus BKA ni? Pada hujung semester ataupun pada minggu ke-14, awak sepatutnya boleh dapat 3 perkara ni. Yang pertama, awak boleh terangkan apa itu asal-usul bahasa Melayu. Dan yang kedua, awak boleh tunjukkan kaedah bertutur menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam komunikasi lisan. Yang ketiga, menyediakan pelbagai teks penulisan berdasarkan ejaan dan tata bahasa yang betul. So nampak simple, betul? Sikit je kita akan belajar sebab kita cuma memerlukan awak membuat beberapa tugasan lebih kepada percakapan. Awak nampak tak yang dalam kotak ni ada tulis C2, PLO1, A2, PLO4. Apa dia? Ini adalah pemberat untuk setiap hasil pembelajaran ni. So maknanya bagi menerangkan asal-usul bahasa Melayu, pemberat dia adalah C2. So dia adalah sesuatu yang ringan untuk awak pelajari. Nanti kita akan tengok apa PLO dan sebagainya. Apa kemahiran yang awak akan dapat daripada mempelajari bahasa kebangsaan A? Awak akan dapat kemahiran komunikasi, membaca, berfikir dan juga menulis. So ada 4 skill yang awak akan dapat daripada BKA ni. Sebenarnya apa yang awak belajar atau apa kemahiran yang awak praktik ni
adalah kemahiran yang kita guna setiap hari. Betul? Okay, cumanya dalam konteks ini awak akan guna dia secara teratur, secara teratur, lebih strategi. Okay, dan kita memerlukan kemahiran satu lagi, kerjasama. Macam mana awak dan keyakinan, macam mana awak nak sampaikan segala kemahiran ini pada saya supaya saya tahu, saya faham dan saya dapat apa yang awak nak terangkan. Okay, apa kaedah penyampaian yang kita nak gunakan pada kelas ini? Ya, ada 3 benda iaitu syarahan, okay, seperti mana yang saya buat pada hari ini. Yang kedua, pembelajaran kendiri. Okey, yang ketiga adalah aktiviti berkumpulan. Okey, hanya 3 benda je. Okey, memandangkan kelas kita pun tak ramai, jadi kita boleh pecah kepada kumpulan yang kecil-kecil lah. Mungkin satu grup 2 orang, satu grup 3 orang. Tengok nanti pada pecahan kelas yang saya akan beri. Seterusnya, kaedah dan jenis penilaian sumatif. Okey, untuk bahasa kebangsaan ini awak tak ada peperiksaan akhir. So semua awak punya tugasan adalah markah akhir awak. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, topik 1 berada pada CLO 1. Iaitu awak kena buat pembentangan dan markah dia adalah 10%. So nampak dia taklah besar sangat 10% ni pembentangan. Bermaksud awak memerlukan kemahiran komunikasi, kena bercakap dengan saya. Topik 1 tu awak kena present dekat saya. Okay. CLO 2 untuk topik 2 dan topik 4. Okay. Di mana awak kena buat projek. Ada 50% dekat sini, bermaksud satu topik 25%. Okay. Projek apa? Nanti saya akan bagi tahu. Pada kelas topik 2 dan topik 4. Bagi CLO 3 ada 3 topik. Topik 3, topik 5, topik 6 dan juga topik 7. Okay. Di mana setiap topik ni bernilai 10% markah dia. Sama juga awak kena present pada saya, pentangkan pada saya apa yang saya beri pada awak lah. Okay. Sama ada secara individu ataupun berkumpulan ataupun secara rakaman video. Okay. Dan markah keseluruhan adalah 100%. Okay. Clear tak bahagian penilaian ni? Okay. Kalau awak tak clear, awak kena tanya saya lah. Tanya secara personal atau boleh tanya dalam kelas, grup kelas kita. Okay. Seterusnya, okay, ini adalah yang saya kata tadi, apa CLO dan PLO tadi. Okay, kita ada 3 CLO, iaitu CLO 1, CLO 2 dan CLO 3. Tapi CLO 1 ni hanya memerlukan PLO 1, iaitu mengaplikasi pengetahuan asas berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan teori dalam bidang yang berkaitan. Okay, macam kita tadi, topik 1 menggunakan CLO 1 di mana awak perlukan fakta. So kita belajar sejarah tadi kan, kita belajar sejarah tadi, awak kena tahu sajalah, kena banyak membaca dan kemudian awak kena bentangkan pada saya. Okey, topik CLO 2. CLO 2 pada topik 2 dan 4. Topik 2 dan 4 memerlukan awak menunjukkan sifat beretika dan profesional dalam amalan yang mempunyai prinsip etika dari aspek perundangan yang perlu dipatuhi. Okey, topik 2 dan topik 4 kita akan belajar tentang dasar, kita akan belajar tentang sebutan, ejaan. So maknanya itu memerlukan awak faham cara penggunaan yang betul. Okey. Topik CLO 3 adalah topik yang selainnya. 3, 5, 6, 7. Okey. Tapi dia menggunakan PLO yang sama. So bermaksud sikap dan etika itu sangat penting dalam awak punya assignment ni. Okay, so ada 7 topik-topik pembelajaran yang kita akan belajar dalam bahasa kebangsaan ini. Nampak banyak tapi sebenarnya tak banyak subtopik dia. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, sebutan dan intonasi. Yang ketiga, ejaan dan tata bahasa. Yang keempat, komunikasi lisan. Yang kelima, kefahaman. Yang keenam, penulisan. Dan yang ketujuh, jenis-jenis teks. Okay, kita tengok satu-satu bahagian subtopik dia. Okay, dalam topik 1, kita akan belajar tentang asal-usul dan juga undang-undang serta budaya tentang bahasa Melayu. Ini yang saya katakan fakta tadi.
Jadi semuanya adalah pengetahuan umum yang awak kena dapat melalui pembacaan awak, melalui kajian awak. Okey, so saya harap awak dah dapat gambaran, dah boleh bersedia untuk topik 1 kita pada minggu depan. Mungkin saya akan tanya awak beberapa perkara tentang topik 1 ni nanti. Okay, yang kedua kita belajar sebutan dan intonasi. Okey, yang ini macam mana nak sebut bahasa Melayu yang betul. Macam mana nak bunyi dia, macam mana nak nada tinggi dan rendah bahasa Melayu ya. Kita akan tengok masa kelas nanti pada minggu yang seterusnya. Okay, yang ketiga, ejaan dan tata bahasa. Okay, ini semua adalah perkara yang awak dah buat dah masa sekolah. Ejaan, imbuhan, struktur ayat. Okay. Ini kita nak tengok awak punya kefahaman. Okay, awak ingat tak macam mana nak susun ayat? Macam mana tata bahasa? Semua tu macam saya dah explain tadi. Saya dah terangkan tadi pada awal-awal. Okay. Yang keempat, komunikasi lisan. Ada 11 jenis bentuk-bentuk pengucapan yang kita akan pilih secara rawak untuk kita buat kat dalam kelas nanti. Dan topik 4 ini adalah projek. Kena ingat topik 2 dan topik 4 adalah projek. 5, 6 dan 7. Okey, ini adalah tentang kefahaman penulisan dan jenis-jenis teks. Okey, sikit sahaja sebenarnya part-part ni. Cuma bahagian 7 ni ada banyak penulisan yang awak kena tulis. Jangan risau, benda yang sama. Contohnya nak buat resume, contohnya nak buat surat rasmi. Okey, awak akan guna juga pada subjek yang lain nanti. So jadi apa yang awak buat ni sebenarnya adalah yang awak pernah buat masa zaman sekolah dulu. Kita cuma ingatkan balik pada peringkat BKA ni. So saya harap awak dah dapat dah gambaran sepanjang pembelajaran kita untuk BKA ni. Alright. Ini ada 6 rujukan yang kita guna bagi bahasa kebangsaan A. Yang kita guna bagi bahasa kebangsaan A dan awak boleh dapatkan di perpustakaan ataupun melalui belian online. Okey. So saya rasa itu sahaja bagi topik penerangan bahasa kebangsaan A, modul lama MPU 1212. So saya harap awak hafal kod khusus awak ni supaya awak tak salah isi kalau untuk ujian kita dan apa keperluan tugasan yang perlulah nanti masa awak nak buat assignment jangan salah kod khusus dan jangan lupa isi kehadiran yang saya akan share dalam grup Telegram. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan.